Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan mini projek kami yang bertajuk Persepsi Guru Terhadap Faktor Keberkesanan Intervensi Pendidikan di Sekolah di Malaysia. Kajian ini adalah dijalankan sebagai memenuhi keperluan kursus GGD 5022 Sekolah dan Masyarakat. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan. Bagi bahagian pertama adalah mengenai bahagian pendahuluan. Bagi tajuk mini projek kumpulan kami ialah persepsi guru terhadap faktor keberkesanan intervensi pendidikan di sekolah di Malaysia. Dalam tajuk ini, terdapat satu istilah yang mungkin jarang digunakan dalam perbualan harian, iaitu intervensi pendidikan. Maka, izinkan saya menerangkan sedikit maksud istilah ini. Secara umumnya, perkataan intervensi berasal daripada bahasa Inggeris, intervention, yang membawa maksud satu bentuk strategi atau tindakan yang dilaksanakan bagi meningkatkan nilai atau kesejahteraan individu maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan pula, intervensi pendidikan merujuk kepada langkah atau tindakan khusus yang dirancang untuk membantu murid-murid yang berkeperluan, terutamanya murid yang berprestasi rendah atau berisiko tercicir dalam pembelajaran. Intervensi ini penting kerana ia bertujuan memastikan murid tidak ketinggalan dan diberi peluang untuk mencapai potensi masing-masing melalui sokongan tambahan yang lebih bersasar. Kemudian, mengapa kumpulan kami memilih untuk mengkaji faktor keberkesanan intervensi pendidikan ini adalah kerana kejayaan sesuatu intervensi sangat bergantung kepada pelaksanaannya oleh guru di peringkat sekolah. Justru itu, pandangan atau persepsi guru amat penting kerana merekalah individu yang melaksanakan intervensi tersebut secara langsung di bilik darjah. Sekiranya guru mempunyai persepsi yang positif, ini menunjukkan bahawa intervensi tersebut berkesan dan sesuai dengan keperluan murid. Namun, jika persepsi guru adalah negatif, maka kemungkinan besar intervensi itu tidak berjaya dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, fokus kajian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan intervensi pendidikan seperti sokongan pentadbiran, kemudahan, penggunaan teknologi dan juga penglibatan murid. Untuk bahagian skop kajian pula, secara umumnya, kajian ini memberi fokus kepada pelaksanaan intervensi pendidikan yang dijalankan di sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan di Malaysia. Bagi mendapatkan dapatan yang lebih menyeluruh, kajian ini melibatkan responden daripada pelbagai latar belakang yang berkaitan secara langsung dengan dunia pendidikan. Antaranya termasuklah guru sekolah rendah dan menengah, pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia, tenaga pelajar kolej vokasional serta beberapa individu yang terlibat dalam pelaksanaan program intervensi. Dalam kajian ini, beberapa aspek utama telah diberi perhatian, antaranya ialah jenis intervensi yang dilaksanakan, siapakah yang menjadi pelaksana utama, kekerapan pelaksanaannya serta kumpulan murid yang menjadi sasaran intervensi tersebut. Di samping itu, kajian ini turut meneliti persepsi guru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan intervensi seperti tahap sokongan pentadbiran, kemudahan pelaksanaan sekolah serta tahap penglibatan murid dalam pelaksanaan program. Untuk makluman, dapatan kajian telah dikumpulkan secara atas talian melalui borang soal selidik menggunakan platform Google Form. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang objektif kajian yang telah digariskan dalam mini projek ini. Secara khususnya, kajian ini dijalankan dengan 3 objektif utama. Pertama sekali, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti jenis-jenis intervensi pendidikan yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Malaysia. Objektif ini penting bagi memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk program intervensi yang digunakan bagi menyokong murid-murid yang berkeperluan. Selain itu, objektif kedua, kajian ini adalah untuk menilai persepsi guru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan intervensi. Ini termasuklah faktor-faktor seperti sokongan pentadbiran, kemudahan yang tersedia serta pendekatan pengajaran yang digunakan. Akhir sekali, objektif ketiga adalah untuk menganalisis keberkesanan intervensi pendidikan dari sudut pandangan guru. Ini bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang dijalankan benar-benar memberi kesan positif terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Melalui ketiga-tiga objektif ini, diharapkan dapatan kajian dapat membantu menambah baik pelaksanaan intervensi pendidikan pada masa hadapan. Baiklah, seterusnya untuk bahagian dapatan kajian. Untuk bahagian yang pertama iaitu demografi responden. Untuk poin yang pertama iaitu jantina, seramai 8 orang iaitu bersamaan dengan 26.7% merupakan responden lelaki, manakala 22 orang iaitu bersamaan dengan 73.3% adalah responden perempuan. Untuk poin yang kedua iaitu umur, daripada umur 20 tahun hingga
25 tahun, kami telah mendapati seramai 5 orang iaitu bersamaan dengan 16.7%, manakala 9 orang pula merupakan daripada umur 26 tahun hingga 30 tahun iaitu bersamaan dengan 30%. Manakala seramai 16 orang pula iaitu bersamaan dengan 53.3% adalah dari umur 31 tahun dan ke atas. Untuk poin yang ketiga iaitu guru daripada jenis sekolah yang berbeza-beza, kami telah mendapati seramai 16 orang iaitu bersamaan dengan 53.3% merupakan guru dari sekolah rendah, manakala 11 orang iaitu bersamaan dengan 36.7% merupakan guru dari sekolah menengah. Bahagi kolej vokasional, guru pelatih IPG dan juga bukan guru masing-masing mempunyai 1 orang responden iaitu bersamaan 3.3%. Untuk objektif yang pertama iaitu jenis dan pelaksanaan intervensi pendidikan, kami telah menyediakan 5 soalan untuk responden, di mana yang pertama ialah apakah jenis intervensi pendidikan yang pernah dilaksanakan di sekolah anda? Dan seramai 21 orang iaitu bersamaan dengan 32.3% telah memilih kelas pemilihan, manakala program nilam pula mempunyai 19 orang responden iaitu bersamaan dengan 29.23%, dan program linus pula mempunyai 14 orang responden bersamaan dengan 21.53%, manakala intervensi STEM pula mempunyai 9 orang responden bersamaan dengan 13.84%. Dan akhir sekali iaitu intervensi psikososial mempunyai 2 orang responden bersamaan dengan 3%. Untuk soalan yang kedua iaitu pelaksana intervensi di sekolah, seramai 19 orang responden iaitu bersamaan dengan 35.8% telah bersetuju bahawa guru kelas merupakan pelaksanaan intervensi di sekolah. Manakala seramai 17 orang iaitu bersamaan dengan 32% telah memilih guru pemulihan khas. Manakala untuk pentadbir sekolah dan juga kaunselor sekolah masing-masing mempunyai 6 orang responden iaitu bersamaan dengan 11.3%. 4 orang responden bersamaan dengan 7.54% pula memilih guru subjek sebagai pelaksana intervensi, dan akhir sekali seorang responden bersamaan dengan 1.9% telah memilih guru STEM. Untuk soalan yang ketiga bagi objektif yang pertama iaitu kekerapan pelaksanaan intervensi, seramai 14 orang responden iaitu bersamaan dengan 46.7% telah memilih setiap minggu, dan 3 orang responden telah memilih 2 kali seminggu iaitu bersamaan dengan 10%. 6 orang responden bersamaan dengan 20% telah memilih sebulan sekali, dan akhir sekali 7 orang responden bersamaan dengan 23.3% telah memilih tidak konsisten. Bagi soalan yang keempat iaitu sasaran intervensi di sekolah, seramai 17 orang responden iaitu bersamaan dengan 56% telah memilih jawapan berprestasi rendah, dan 11 orang responden iaitu bersamaan dengan 36.7% telah memilih pilihan jawapan semua pelajar, dan untuk pilihan jawapan berkeperluan khas dan juga tidak pasti masing-masing mempunyai 1 orang responden iaitu bersamaan dengan 3.33%. Untuk soalan yang terakhir iaitu pengetahuan guru terhadap garis panduan KPM, untuk pilihan jawapan yang pertama iaitu memahami dengan jelas, telah mendapati seramai 14 orang responden iaitu bersamaan dengan 46.7%, manakala 12 orang responden bersamaan dengan 40% pula memilih pilihan jawapan pernah dengar tetapi tidak jelas, manakala 4 orang responden iaitu bersamaan dengan 13.3% pula memilih jawapan tidak mengetahui langsung tentang garis panduan yang telah disediakan oleh KPM. Untuk objektif yang kedua pula iaitu persepsi guru terhadap faktor keberkesanan intervensi di sekolah. Untuk soalan yang pertama iaitu prasarana dan juga kemudahan, seramai 14 orang responden iaitu bersamaan dengan 46.7% telah memilih pilihan jawapan sangat setuju, manakala 12 orang bersamaan dengan 40% telah memilih pilihan jawapan setuju,
Dua orang responden bersamaan dengan 6.7% memilih pilihan jawapan kurang setuju, dan bagi pilihan jawapan tidak setuju dan sangat tidak setuju, masing-masing mempunyai satu orang responden bersamaan dengan 3.33%. Untuk soalan yang kedua pula, iaitu sokongan pentadbiran guru dan juga ibu bapa. Secara keseluruhannya, responden bersetuju dengan soalan tersebut, di mana seramai 20 orang responden, iaitu bersamaan dengan 66.7%, memilih pilihan jawapan sangat setuju, dan 10 orang responden bersamaan dengan 33.3% memilih pilihan jawapan setuju. Untuk soalan yang ketiga pula, iaitu penggunaan teknologi, seramai 15 orang responden bersamaan dengan 50% telah memilih pilihan jawapan sangat setuju. 11 orang responden bersamaan dengan 36.7% memilih pilihan jawapan setuju. 3 orang responden bersamaan dengan 10% memilih pilihan jawapan kurang setuju. Dan 1 orang responden bersamaan dengan 3.33% memilih pilihan jawapan tidak setuju. Untuk soalan yang keempat, yaitu kaedah penilaian keberkesanan, seramai 17 orang responden bersamaan dengan 56% telah memilih pilihan jawapan sangat setuju. 11 orang responden bersama dengan 36.7% memilih pilihan jawapan setuju. Dan akhir sekali, untuk pilihan jawapan kurang setuju mempunyai 2 orang responden bersamaan dengan 6.7%. Untuk soalan yang terakhir bagi objektif yang kedua, yaitu latar belakang dan juga tahap penguasaan murid, secara keseluruhannya responden memilih pilihan jawapan sangat setuju dan setuju, di mana masing-masing mempunyai 15 orang responden ataupun bersamaan dengan 50%. Seterusnya, bagi objektif yang ketiga, yaitu persepsi guru terhadap pelaksanaan intervensi secara keseluruhannya. Untuk soalan yang pertama, yaitu keberkesanan intervensi terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah, seramai 17 orang responden, yaitu bersamaan dengan 56.7% telah memilih pilihan jawapan sangat setuju. 12 orang responden bersamaan dengan 40% pula telah memilih jawapan setuju, manakala hanya seorang responden bersamaan dengan 3.33% telah memilih jawapan tidak setuju. Untuk soalan yang kedua pula, yaitu keselarasan intervensi dengan keperluan murid, seramai 17 orang responden bersamaan dengan 56.7% memilih pilihan jawapan sangat setuju. 12 orang responden bersamaan dengan 40% telah memilih pilihan jawapan setuju, dan akhir sekali satu orang responden bersamaan dengan 3.33% telah memilih pilihan jawapan tidak setuju. Bagi soalan yang ketiga, yaitu kerjasama murid semasa intervensi, seramai 9 orang responden bersama dengan 30% telah memilih pilihan jawapan sangat setuju. 13 orang responden pula memilih pilihan jawapan setuju, yaitu bersamaan dengan 43.3%, manakala 5 orang responden bersama dengan 16.7% telah memilih pilihan jawapan kurang setuju. Dan akhir sekali, untuk pilihan jawapan tidak setuju dengan 3 orang responden, yaitu bersamaan dengan 10%. Untuk soalan yang keempat, yaitu sokongan yang diterima oleh guru, untuk pilihan jawapan sangat setuju mempunyai 10 orang responden bersamaan dengan 33.3%. Untuk pilihan jawapan setuju mempunyai 12 orang responden, yaitu bersamaan dengan 40%, manakala kurang setuju mempunyai 4 orang responden bersamaan dengan 13.3%. 3 orang responden pula telah memilih tidak setuju sebagai pilihan jawapan mereka, yaitu bersama dengan 10%. Dan akhir sekali, untuk pilihan jawapan tidak setuju mempunyai 1 orang responden, yaitu bersamaan dengan 3.3%. Untuk soalan yang terakhir bagi objektif yang ketiga, yaitu penilaian keseluruhan guru terhadap intervensi di sekolah, seramai 11 orang responden bersama dengan 36.7% memilih pilihan jawapan sangat setuju. 14 orang responden bersama dengan 46.7% telah memilih pilihan jawapan setuju. 3 orang responden bersama dengan 10% telah memilih pilihan jawapan kurang setuju. Dan akhir sekali, untuk pilihan jawapan tidak setuju mempunyai 2 orang responden, yaitu bersamaan dengan 6.7%.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan lagi kepada perbincangan mini kajian. Apa yang kami dapati, kelas pemulihan merupakan kelas yang paling banyak dilaksanakan di sekolah, diikuti juga dengan program NILA dan program LINUS. Guru kelas dan guru pemulihan memainkan peranan yang cukup penting sebagai pelaksana bagi program sokongan murid ini. Persepsi keberkesanan terhadap guru ialah positif kerana menyatakan bahawa peningkatan pembelajaran ia juga relevan dan berkesan bagi membantu murid-murid yang berkeperluan bagi meningkatkan aspek literasi dan numerasi. Antara faktor keberkesanan ialah dari segi prasarana, sokongan pentadbiran, penggunaan teknologi dan penilaian guru. Dalam perbincangan, apa yang kami dapati dalam mini kajian ini ada beberapa implikasi terbahagi kepada 3 sahaja. Yang pertama, implikasi terhadap guru. Guru sebagai pelaksana program ini perlu faham garis panduan pelaksanaan program intervensi ini. Yang kedua, terhadap pentadbiran sekolah perlu menyediakan jadual pelaksanaan yang cukup konsisten. Yang ketiga, terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memberitahu garis panduan, bukan sekadar diedarkan sahaja, tetapi perlu fahami dan kuasai apa intervensi pendidikan itu sendiri. Sebagai cadangan penambahbaikan untuk jangka masa yang panjang, yang pertama, terhadap guru perlu menyediakan latihan berkala bagi guru yang kurang berpengetahuan mengenai intervensi. Yang kedua, terhadap pentadbiran sekolah perlu menyediakan jadual pelaksanaan bagi memastikan murid yang lemah dapat dikurangkan. Yang terakhir, sekolah perlu mengadakan satu strategi bagi menarik minat dan bekerjasama antara murid dalam aktiviti yang berbentuk berkolaboratif. Sebagai kesimpulan, kajian ini menunjukkan bahawa intervensi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu murid yang memerlukan sokongan tambahan, terutamanya mereka yang berisiko tercicir dalam pembelajaran. Kejayaan satu intervensi sangat bergantung kepada peranan aktif guru, sokongan pihak sekolah, pengurusan teknologi serta kefahaman yang jelas terhadap matlamat intervensi itu sendiri. Sehubungan itu, guru perlu diberikan latihan secara berterusan supaya mereka lebih bersedia dan yakin dalam melaksanakan intervensi dengan berkesan.